الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء ولله الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين أما بعد Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Malam ini kita sambung pada hadis yang ke-33 di bawah tajuk asas pendakwaan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa di'a'ahum lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara." Rawahu Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud seandainya setiap dakwaan manusia itu diterima, nescaya setiap orang akan mendakwa harta dan darah orang lain adalah miliknya. Oleh itu pendakwa perlu mendatangkan bukti dan bersumpah bagi yang mengingkarinya. So hadis ini adalah hadis yang sangat penting untuk kita faham. Tidak memadai untuk kita hanya membaca terjemahan secara harfiah ataupun secara literal sahaja. Jadi kita kena tengok juga kaedah-kaedah daripada yang dikeluarkan daripada hadis ini. Baik. Ringkasan daripada hadis ataupun perawi hadis yang kita sebutkan pada malam ini, Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sikit kita baca biografi dia. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, kunyah beliau adalah Abul Abbas. Beliau merupakan sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang sangat terkenal dalam ilmu hadis dan juga ilmu tafsir. Bahkan dia adalah di antara ulama yang terulung di kalangan para sahabat. Macam kita pernah sebut sebelum ini, tidak semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ulama, alim, faqih, boleh mentafsirkan Al-Quran, boleh mensyarahkan hadis. Hanya ada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang faqih, yang alim, yang diiktiraf ataupun yang mempunyai kemahiran dalam ilmu hadis, tafsir, fiqh dan sebagainya. Dan antara yang terulung adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan dalam ilmu hadis ataupun dalam apa kita sebut sebagai periwayatan hadis itu, Ibnu Abbas antara yang ranking ataupun top 10 yang paling terbanyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas Abdullah bin Umar dan juga satu lagi Abu Hurairah.
Kalau ranking yang pertama, saya tak ingat saya dah sebut di sini ataupun belum, tapi saya sebutlah malam ni. Dalam periwayatan hadis Nabi SAW dari sudut jumlahnya, ranking yang pertama itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan periwayatan hadis, jumlah hadis 5,374 buah hadis. Kemudian diikuti dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma dengan jumlah periwayatan hadis sebanyak 2,630 hadis. Kemudian Anas bin Malik, ranking yang ketiga, nombor yang ketiga, Anas bin Malik radhiyallahu anhu 2,286 buah hadis. Tak silap saya pun dah cerita kenapa mereka ini boleh banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik duduk satu rumah dengan Nabi, duduk dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tu dia banyak melihat pekerjaan Nabi, pergerakan Nabi, percakapan Nabi. Jadi daripada situ dia meriwayatkan hadis Nabi SAW. Samalah dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni adik ipar Nabi. Adik ipar Nabi SAW. Sebab Rasulullah SAW kahwin dengan kakak dia. Siapa dia? Hafsah. Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat diikuti dengan Aisyah, isteri Nabi SAW sendiri. Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu anha, 2,210 hadis. Barulah yang kelima, ranking yang kelima, kita mengenai top 5 lah ni. Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebanyak 1,660 hadis. 1,660 hadis. Dan seterusnya lah, Jabir bin Abdullah dan sebagainya lah, Talhah, sampailah beberapa orang sahabat yang lain. Itu ringkasnya. Baik, Abdullah bin Abbas ataupun disebut sebagai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di antara empat orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terulung, yang alim, ataupun di kalangan ulama, di kalangan para sahabat yang kita pernah sebutkan, dia ada empat yang digelar sebagai Ubadillahi Arba'. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan juga Abdullah ibn Zubair. Empat. Abdullah bin Mas'ud, dia alim juga, tapi dia tak sama batch. Dia lebih senior. Sebab Abdullah bin Mas'ud ni dia masuk Islam lebih awal. Orang yang ke-6 ataupun orang yang ke-7 masuk Islam, tak silap saya. Dia lebih senior. Berbanding dengan Abdullah bin Abbas, lebih muda. Abdullah bin Umar lebih muda, lebih remaja lagi. Sama juga Abdullah bin Zubair. Bila Nabi berhijrah, tahun pertama hijrah itulah tahun kelahiran Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Baik, dia sahabat yang muda. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin. Baik, ketika mana Abdullah bin Abbas ini dilahirkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang azankan. Kita kena buat tuan-tuan, kena buatnya tu. Jangan pas kat orang pula. Anak kitalah yang azankan. Masuk dekat wad bersalin tu, ambil anak kita yang azankan, ataupun kitalah yang iqamahkan. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Abdullah bin Abbas ini lahir, Nabi lah yang mengazankan Abdullah bin Abbas. Dan dalam masa yang sama juga Nabi mendoakan keberkatan kepada Abdullah bin Abbas dengan doanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa ini sangat masyhur, dan tuan-tuan boleh amal, bacakan pada anak-anak tuan-tuan. Bacakan pada anak tuan-tuan. Tak kiralah anak tu dah besar ke, anak saya dah masuk sekolah ke, anak saya dah SPM sekalipun, masih belum terlambat. Kita kata masih belum terlambat. Bacakan doa ini kepada anak-anak kita. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas faqih, yakni faham di dalam ilmu agama, dan engkau ajarkanlah kepadanya takwilan ataupun tafsiran Al-Quran. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa yang Nabi bacakan kepada Ibnu Abbas, dan kita bacakan pula doa ini kepada anak-anak kita. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalam masa yang sama, niatkan supaya anak kita ini membesar menjadi anak yang soleh, menjadi di kalangan para ulama, mewarisi ilmu para ulama dan sebagainya, insya-Allah. Baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah makbulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Ibnu Abbas adalah salah seorang
sahabat Nabi yang agung, yang besar, walaupun pada usia yang muda. Selain itu, beliau telah membaca dan mempelajari Al-Quran daripada Ubay bin Ka'ab, Zaid dan juga Zaid bin Sabit, sehingga beliau digelar sebagai Tarjumanul Quran, yang bermaksud orang yang pakar dalam menafsirkan Al-Quran. Telah berkata Abdullah bin Mas'ud, sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Quran ialah Abdullah bin Abbas. Bahkan para ulama bersepakat bahawasanya tidak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mahir sekali, yang begitu alim dan yang begitu mahir sekali mentafsirkan Al-Quran. Bahkan Abdullah bin Abbas ini ialah orang pertama yang mentafsirkan Al-Quran selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Al-Quran itu turun pada Nabi. Pastilah Nabi yang menceritakan, Nabi yang mensyarahkan, Nabi yang mengajarkan pada para sahabat. Maka selepas kewafatan Nabi SAW, di zaman para sahabat, maka rujukan utamanya untuk mentafsirkan Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, tak lain tak bukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Sebab tu ada kitab tafsir Ibn Abbas, tafsir klasik lah, tapi kalau kita memang tak boleh baca lah, walaupun ada jual dekat kedai-kedai buku tafsiran terjemahan tafsir Ibn Abbas tu, tapi bahasa yang sangat tinggi, kaedah ataupun dia punya ibarat ataupun uslub yang sangat tinggi, kaedah-kaedah yang sangat tinggi yang mungkin hanya kita baca dan tak faham. Sama nanti hadis yang kita akan bacakan nanti, baca matan hadis, baca terjemahan hadis, kalau tidak dibawa dengan syarahnya, kalau tidak dibawa dengan kaedah-kaedah yang didatangkan dalam hadis tersebut, maka kita tidak akan faham. Baik. Itu ringkas berkaitan dengan Abdullah bin Abbas inilah. Baik, termasuk hadis Nabi. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Lau yu'tan nas bida'wahum ladda'a rijalun amwalan qaumin wa dima'ahum, lakin al-bayyinata ala mudda'i wal yamina ala man ankar." Seandainya setiap dakwaan manusia itu diterima, nescaya setiap orang akan mendakwa harta dan darah orang lain itu adalah miliknya. Oleh itu pendakwa perlu mendatangkan bukti dan sumpah bagi mengingkarinya. Hadis ini sangat penting dalam ilmu fiqh. Dia menjadi satu kita sebagai wajul istidlal, ataupun kaedah-kaedah fiqh bagaimana untuk nak meletakkan ataupun nak menjatuhkan hukuman. Ini bagi para hakim, mahkamah yang nak menjatuhkan hukuman ni, kalau dalam mahkamah syariah dia akan gunakan hadis inilah sebagai dalil ataupun sumber utama. Yang mana Imam Nawawi kata adalah satu kaedah ataupun hukum syarak yang sangat besar. Bahkan kata Imam Ibn Daqiq Al-Aid, hadis ini adalah salah satu daripada prinsip hukum dan tempat rujukan terbesar. Rujukan terbesar ketika mana berlakunya pertentangan dan perselisihan. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis ini merupakan asas daripada kaedah hukum dan juga sebesar-besar rujukan. So hadis ini penting, hadis ketiga ni. Satu kes saja, satu kes mahkamah saja, boleh diselesaikan dengan hadis ini. Beribu-ribu kes mahkamah, beribu-ribu berlambak-lambak kes-kes mahkamah ni boleh diselesaikan dengan satu hadis ini, dengan kaedah-kaedah yang didatangkan, yang dibawa datangkan. Baik, kata Ibnu Hajar tadi, hadis ini merupakan hadis asas dan kaedah hukum dan juga sebesar-besar rujukan ketika mana berlakunya pertelingkahan ataupun permusuhan, sehingga membawa kepada tidak dihukum oleh seorang itu semata-mata dakwaan sahaja. Baik. Pertama kita nak tengok di sini, saya bagi contohlah untuk kita faham hadis secara ringkas sebelum kita baca yang lebih lanjut. Contoh, kalau seseorang itu dipinjam duit dengan kita, dia berhutang dengan kita, ada orang hutang duit dengan kita, dah masuk Imadani ni pinjam 100 lah kan, pinjam 100, sekarang ni popular pula perkataan pinjam 100 tu. Baik, orang pinjam 100 dengan kita, sama ada dia ingat ataupun tak ingat, ataupun kita yang memberi pinjaman itu ingat ataupun tak ingat,
kalau ikutkan kaedah dalam Islam, memanglah perlu ditulis. Setiap hutang pinjaman tu perlu tulis supaya ingat. Ada dia punya black and white lah kata. Baik. Tiba-tiba kita datang pada orang tu, pada si peminjam tu, kepada peminjam tu, kita kata kita minta, kau ada hutang dengan aku RM100, kita minta dibayar balik. Bila masa? Mana ada? Apa bukti? Kan? Kita mendakwa ni dia. Kita mendakwa si fulan ini berhutang dengan kita sebanyak RM100. Maka bila mana kita pergi minta hutang, tiba-tiba dia tak mengaku yang dia hutang dengan kita. Ini contoh supaya kita faham. Dia tak mengaku yang kita berhutang dengan dia. Dia berhutang dengan kita. Apa bukti saya hutang? Apa bukti saya pinjam 100? Awak nak tuduh saya pinjam duit, awak nak tuduh saya ambil duit 100 ke apa semua, tak ada bukti yang nak mengatakan, ataupun ini adalah semata-mata dakwaan sahaja. Sebab itu dalam kaedah ini, kalau hanya semata-mata dakwaan itu, kita boleh kata kereta ini kita punya, masjid ini saya yang buat, depan tu ada ada rumah sewa, itu saya yang punya, ini saya yang punya. Lau yu'tan nas bidakwahum ladda'a rijalun amwala biqaumin wa dima'uhum. Kalaulah dakwaan itu boleh diterima begitu bulat-bulat saja, maka semua orang nak claim. Ini dia punya, ini dia yang buat, ini dia yang sumbang, ini yang dia yang infak, ini yang dia yang atas titik peluh dia, usaha dia lah, semua orang akan claim. Tapi kalau didatangkan dengan bukti, seorang pendakwa itu mesti didatangkan dengan bukti. Dan orang yang didakwa itu perlu bersumpah. Tapi zaman sekarang ni terbalik pula. Orang yang mendakwa itu pula diminta untuk mendatangkan bukti. Patutnya orang yang mendakwa itu orang yang mendakwa itu terbalik. Orang yang didakwa itu dia perlu mendatangkan bukti. Orang yang mendakwa itu dia perlu mendatangkan bukti, tetapi orang yang didakwa itu perlu bersumpah. Okey. Tuan-tuan takut pening pula. Pening dakwa tak dakwa. Okey. Contoh yang tadi saya ambil yang sama juga. Si peminjam, orang yang berhutang tadi, dia tak mengaku. Orang yang pinjam duit tadi, dia kata saya tak ada pinjam pun duit, kita tak pernah berjumpa, kita memang kita kenal, kita duduk sekampung, tapi saya tak pernah pinjam duit dengan orang. Apatah lagi dengan kamu, saya tak pernah pinjam duit. Contoh, saya ada duit, kenapa saya nak pinjam duit kat orang? Okey. Kalau dia sebagai yang didakwa, dia perlu bersumpah. Dia tak perlu mendatangkan bukti. Dia perlu bersumpah yang mengatakan dia tidak meminjam, dia tidak ambil duit orang. Dia perlu bersumpah. Tetapi orang yang mendakwa, saya kata betul awak pinjam sekian-sekian ni apa semua, awak ada ambil duit saya, awak datang rumah merayu minta berlutut apa semua, biasalah awak nak minjam kan. Awak merayu kata anak nak pakai apa, nak susu lah, nak pamper lah, apa nak pinjam 100 lah, macam-macam. Merayu merintih apa semua nak pinjam 100. Tiba-tiba time nak minta hutang, mengaku tak kenal pula lah, apalah semua, tak ada bukti lah kan. Jadi orang yang mendakwa itu, dialah yang perlu mendatangkan bukti. Ini kaedah betul. Orang yang mendakwa, awak ada memang pinjam dengan saya, memang awak ada ambil duit saya RM100. So, apa buktinya? Dia kena datangkan bukti. Paling tidak masa perjumpaan tu mungkin dia ada selfie ke, mungkin dia ada rakam voice note. Kau dekat rumah tak? Ada. WhatsApp ke apa kan, ada screenshot ke apa. Okey, aku nak datang rumah je nak pinjam duit. Itu boleh dijadikan sebagai bukti. Apa sahaja yang kita boleh kaitkan. So, orang yang mendakwa itu, dialah yang kena buktikan, kena datangkan bukti bahawasanya dakwaannya itu adalah benar. Orang ini bersalah, orang ini ambil duit, orang ini pinjam duit. Contoh, orang yang tu yang tak mengaku tadi, orang yang si peminjam tadi, yang didakwa tadi, dia hanya cukup bersumpah saja. Dia perlu bersumpah. Okey, tuan-tuan boleh faham clear okey, clear tak apa. Saya nak masuk kes lain pula. Baik, sebelum kita tengok apa syarah hadis. Dalam Al-Wafi disebutkan, kehakiman adalah rujukan asasi dalam menyelesaikan perselisihan dan perbalahan.
serta merupakan hukum muktamad di dalam merealisasikan hak dan menjaminnya supaya dapat dinikmati oleh pemiliknya. Maka Islam telah meletakkan kaedah dan peraturan yang menghalang orang yang rosak jiwanya daripada melampau dan bermarajalela, di samping menjaga umat ini daripada dipersisiakan atau dizalimi. Sebaik-baik contoh ialah perkara, oh panjang pula, tak apalah, saya tak baca dah ni. Okey. Contoh yang lain dalam kes bunuh lah kita kata. Macam baru ni. Siapa nama dia? Adik Zayan Ryan, adik Zayan Ryan. Saya tak baca susulan kes tu, tapi kita bukan nak komen kes tu lah, bukan nak buat spekulasi ke apa, tak. Okey. Ini saya nak buat contoh kes bunuh. Bila berlaku satu kes pembunuhan, sini ada lawyer ke? Kalau ada lawyer peguam ke, beritahulah kalau saya salah kan. Lawyer syariah ke apa, begitu. Baik, bila berlaku satu kes pembunuhan, benda yang paling utama yang menjadi rujukan mahkamah adalah bukti dan juga saksi. Tetapi kalau dalam syariat Islam, dalam hukum jenayah Islam, dia akan utamakan saksi dulu. Mesti datangkan dua orang saksi. Ini dalam kes bunuh. Dalam kes-kes yang lain, contoh macam minum arak, kes jenayah syariah, dua orang saksi. Dan dua orang saksi ni dia ada syarat lah. Yang adil lah, dia ada dua orang saksi ni. Yang bukan seorang yang penipu, bukan lima saksi, dua orang saksi. Baik, orang dipanggil syahadah yang diterima, penyaksian yang diterima. Dua orang. Kecuali dalam kes zina, dalam bab zina saja, dalam jenayah zina saja dia kena bawa 4 orang saksi. Dalam jenayah zina kena bawa 4 orang saksi. Kalau kes yang lain semua dua orang saksi saja. Okey. Pertama kita sebutkan adalah saksi. Yang kedua baru datangnya bukti. Yang kedua baru datangnya bukti. Macam mana nak buktikan orang tu salah ataupun tidak? Apa bahan bahan kes, barang kes ataupun bahan kes yang boleh disabitkan. Contohlah kita kata nampak ada pisau, nampak ada tumpukan darah, dekat baju dia ada baju si pembunuh ataupun yang dituduh ada tumpukan darah. Darah tu pula bila dihantar ke makmal, dibuat ujian DNA sebagainya, memang darah mangsa ada dekat baju suspek. Macam tu. Macam-macam lah bukti. Bukti kat baju, bukti alat senjata yang digunakan, segala barang yang memungkinkan dia menjadi sebagai bahan bukti. Saksi dah ada tadi. Saksi dah ada tadi. Bukti pun kena ada. Saksi dah ada, bukti pun kena ada. Tapi berbeza sikit dengan sivil. Sivil ni dia akan utamakan bukti saja. Nak tunggu saksi, mungkin tak ada, mungkin kes pembunuhan tu berlaku macam adik Zayan Ryan tu kan. Jumpa dekat tepi anak sungai, dah terbaring lepas 2 hari. Lepas dah 2 hari. Sedih agak cerita tu, tragis juga. Okey, baik. Bila didatangkan dengan bukti yang lengkap dan sebagainya, cukup bukti apa semua, lepas tu ada 2 orang saksi, maka barulah mahkamah akan menilai, mengadili. Kes tersebut sabit ataupun tidak. Kalau mahkamah sivil saya tak nak sentuh lah. Mahkamah sivil dia banyak, dia punya qarinah. Dia boleh fight lagi. Pergi dekat mahkamah rayuan dan sebagainya. Dia banyak qarinah dia. Qarinah dia bukan kerinah. Kita orang Melayu sebut qarinah dia ada sebab-sebab yang lain lah yang terhalang. Qarinah lebih kurang lah. Tapi qarinah ni dia ada satu istilah yang lain. Okey. Baik. Jadi kalau dari sudut undang-undang jenayah syariah ni, ada saksi yang dipercayai cukup dengan syarat-syaratnya dan memang 2 orang ini boleh diterima penyaksian dia. Dia orang tempatan contoh. Dia bukan pelancong, dia bukan foreigner, dia bukan siapa-siapa, memang dia orang di sini. Tiba-tiba kita ada saksi datang mengaku, saya nampak kes bunuh tu.
awak ni orang mana? Saya orang Kok Diang, jauhnya. Tak boleh lah. Tiba-tiba pula kes berlaku dekat Selangor, kan? Tapi dia datang. Tapi kena, kalau kata siasat perjalanan dia, rupanya dia duduk kat Selangor mungkin dah seminggu, mungkin dah sebulan dia duduk kat Selangor. Dan kebetulan masa dia duduk di Selangor tu, seminggu ataupun sebulan, waktu tempoh dia ada kat Selangor tu, dia melihat kejadian bunuh tu. Dia menyaksikan kejadian bunuh tu, kes tu. So boleh terima. Jadi dia ambil beberapa ihtimal ataupun kebarangkalian. Banyaklah beberapa perkara. Jadi dalam jenayah syariah ni, dia agak apa nama kita panggil, syadid ataupun ketat untuk nak menjatuhkan satu hukuman. Walaupun dekat bahan bukti lebih kuat daripada saksi. Bukti tu lebih kuat, lebih jelas, lebih apa nama? Bukti tu lebih, orang kata, lebih dekat dengan apa nama kes tersebut, untuk nak disabitkan kesalahan. Tetapi dia juga memerlukan saksi. Saksi adalah paling utama. Saksi itu adalah bahan benda yang paling mustahak sekali untuk nak mendakwa seseorang itu salah ataupun tidak. Stop kat situ. Panjang pula nanti. Satu lagi kes saya bawa. Ini berdasarkan sejarah ataupun sirah. Zaman Khalifah Umar, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Umar pernah melantik seorang sahabat Nabi yang terkenal juga, namanya Mughirah bin Syu'bah. Sayyidina Umar masa dia jadi khalifah, dia pernah melantik seorang sahabat Nabi yang terkenal juga, namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, untuk menjadi gubernur. Untuk menjadi gubernur di Basrah, untuk menjadi gubernur di Basrah. Baik. Masa zaman dia menjadi gubernur tu, berlaku satu kes, satu pendakwaan ataupun satu tuduhan ataupun dakwaan di kalangan sahabat sendiri. Datang beberapa orang sahabat pergi mengadu kepada Khalifah Sayyidina Umar, mengatakan bahawa gubernur kami, Mughirah bin Syu'bah ini telah berzina. Ni sahabat tuduh sahabat. Tapi kena faham cerita ni dulu. Tuan-tuan jangan tiba-tiba tuan-tuan nampak sahabat ni tak baik ke apa, tak. Ini pengajaran kepada kita. Ini kes untuk kita ambil sebagai iktibar. Datang seorang sahabat namanya Abu Bakrah, jumpa dengan khalifah. Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, aku melihat gubernur Mughirah bin Syu'bah berzina. Dia orang pertama datang jumpa. Maka Umar kata, betul ke? Umar kata, adakah kamu melihat keluar dan masuknya? Umar detailkan sikit. Adakah kamu melihat perbuatan tersebut, keluar dan masuknya? Ya, kata Abu Bakrah, aku melihatnya. Dan Umar tanya lagi, adakah selain daripada kamu ada yang menyaksikan perkara yang sama? Dia kata ada. Siapa dia? Ziyad. Allah maksudnya bukan. Seorang lagi, Nafi'. Nafi' juga menyaksikan kejadian tersebut. Maka Umar kata, panggil Nafi'. Nafi' pun datang menghadap khalifah. Nafi' pun buat pengakuan, ya, saya juga melihat Mughirah bin Syu'bah berzina. Umar tanya juga benda yang sama, adakah kamu melihat perbuatan tersebut secara jelas, dia keluar masuk semua, detail lah, secara detail. Kata Nafi' tadi, ya, aku melihat keluar dan masuk sebagainya. Lepas tu tanya lagi, Umar tanya, ada selain daripada kamu, ada tak orang yang lain yang melihat kejadian tersebut? Kata Nafi', ada. Panggil pula Sya'bin, saya lupa nama dia. Seorang lagi sahabat Nabi pun datang. Benda yang sama juga Umar tanya, dan pengakuan yang sama juga dibuat, ataupun dakwaan yang sama juga dibuat oleh sahabat ni. Baik, dah tiga orang. Lepas tu Umar tanya lagi, ada tak seorang yang lain yang satu lagi? Ada tak? Ada. Namanya, orang yang keempat adalah namanya Ziyad. Okey, panggil Ziyad. Umar kata, panggil Ziyad. Okey, Ziyad, ceritakan, betul tak kamu nampak Mughirah bin Syu'bah berzina? Ziyad pula kata, aku tak nampak sebenarnya. Aku tak nampak. Cuma yang aku tak nampak secara jelas. Cuma yang aku nampak benda yang tak elok, dan aku hanya mendengar benda-benda yang tak elok. Mungkin sembang-sembang yang gairah ke apa benda kan. Kita tak payahlah nak bayangkan benda tu. Cuma secara jelas aku tak nampak pekerjaan zina itu dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah.
Ini saksi yang keempat, Ziyad. Dia kata begitu. Maka bila kata saksi yang keempat ni datang, dia kata aku tak nampak, cuma aku dengar. Aku dengar dan aku nampak kelibat perbuatan-perbuatan yang tak manis lah, kita kata, perbuatan yang tak manis. Tapi secara jelasnya aku tak nampak perbuatan tersebut. Maka penyaksian Ziyad ini tidak diterima. Maka apa yang dilakukan oleh khalifah? Khalifah sebat tiga-tiga orang sahabat ni. Tiga-tiga orang sahabat ni dihukum 80 sebatan. Tuan-tuan boleh tengok panjang lebar cerita tentang hukum tuduh zina ni, ataupun dipanggil sebagai qazaf. Hukum qazaf ni, orang yang menuduh orang lain zina, kalau dia tidak datangkan dengan 4 orang saksi, bi arba'ati syuhada, dengan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldah, maka hendaklah disebat dengan 80 sebatan. Abu Bakrah kena sebat 80, Nafi' dan juga Syam tadi. Maka selepas selesai mereka menjalani hukuman oleh khalifah, maka Umar tanya balik, kamu nak taubat tak? Nafi' taubat. Dah azan ke? Dah azan belum? Belum ke? Sebab tengok dah 8.20 kat situ. Jatuh awal cepat. Okey. Baik. Sayyidina Umar pun menjalankan hukuman ke atas 3 orang penyaksian tadi sebab tak cukup. Jadi Mughirah bin Syu'bah tadi yang dituduh berzina ini dilepaskan. Mughirah bin Syu'bah tadi yang dituduh berzina dilepaskan. Tetapi yang dihukum adalah orang yang menjadi saksi, yang menyaksikan. Abu Bakrah, Nafi' dan Syam ni, mereka ini disebat dengan 80 sebatan. Kemudian mereka diperintahkan untuk bertaubat. Nafi' bertaubat. Jika mereka bertaubat, maka penyaksian mereka akan diterima pada waktu akan datang lah. Pada masa akan datang, dia akan diterima penyaksian dia, jika dia bertaubat. Sama juga dengan Syam tadi, dia pun bertaubat. Yang Ziyad tadi tak terima dah, dia tak kena sebat, so dia dah tolak tepi dah. Yang Abu Bakrah tadi ni, dia tetap dengan dakwaan dia. Dia stand dengan dia punya pendakwaan dia. Aku macam mana pun, aku bersumpah, aku lihat dengan mata kepala aku tentang apa yang dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah. Ini sumpah dia. Sebab tu tuan-tuan, antara sumpah bukti, dan apa nama satu lagi tu, saksi, kuat lagi saksi. Dalam undang-undang jenayah syariah, mereka Islam meletakkan saksi itu yang paling utama. Saksi, lepas tu diikuti dengan bukti, lepas tu barulah sumpah. Sumpah sama ada mengingkari, menafikan ataupun mengiyakan. Baik, Abu Bakrah tadi, cerita tadi, Abu Bakrah tadi dia sampai dia bersumpah. Dia bersumpah, ya, aku melihat Mughirah bin Syu'bah lakukan demikian. Maka Umar nak sebat lagi, tambah lagi. Kalau kau tak nak taubat, kau bersumpah pula, lepas tu kau masih degil ataupun kata masih dengan dakwaan yang sama, aku nak sebat lagi 80, kata Umar. Maka datanglah sini Ali kata, wahai Umar, kalau kau sebat kalau kau sebat Abu Bakrah tadi, bermakna dah menjadi 4 orang saksi. Bila sebat lagi 80, dah jadi 160 kan. 80 mana kata dah jadi 4 orang. Dua kali hukuman, 80 jadi 2 orang. Maka Ali pun cerdik juga. Sayyidina Ali kata, kalau begitu dah cukup dah 4 orang saksi. Maka bila dah cukup 4 orang saksi, Mughirah pun kena sebat. Mughirah pun kena hukum. Dia tidak boleh terlepas. Sebab dah cukup 4. Abu Bakrah dia dah mewakili 2 kalau disebat. Maka pada ketika itulah Umar berhenti. Umar tak sebat Abu Bakrah. Baik, ulama kata dalam kes ini, kita berhenti setakat itu sahaja. Jangan buat apa-apa spekulasi, beberapa andaian yang mengatakan betul ke Mughirah bin Syu'bah ini berzina. Sedangkan dia sahabat Nabi. Sahabat Nabi SAW seorang yang adil, seorang yang amanah, seorang yang dipercayai. Boleh jadi penyaksian itu diterima ataupun tidak, dakwaan itu benda itu berlaku ataupun tidak, wallahu ta'ala alam, kita berlepas diri. Jangan sebarangan untuk kita nak tuduh sahabat ini berzina dan sebagainya. Cukup berhenti setakat tu. Cuba kita nak ambil kaedah bagaimana Umar menghukum sahabat. Kita nak ambil kaedah ini saja, cerita ni. Kalau kita nak tuduh orang tu berzina, tanpa mendatangkan 4 orang saksi, ataupun dah datang 4 orang saksi, tiba-tiba salah seorang ni ditarik dakwaan,
saya tarik baliklah. Sebenarnya saya tak nampak jelas, saya nampak bayang-bayang je. Saya nampak bayang-bayang je. Yang saya cerita tadi tu mungkin saya tokok tambah nak bagi nampak real, supaya reporter buat headline, contohlah. Kan, supaya headline esok keluar dalam paper, oh orang ni terlibat, orang ni ditangkap haluat, orang ni macam-macam. Nak sensasi je. Saya tarik balik. Saya tarik balik macam mahkamah kan. Macam apa? Parlimen. Saya tarik balik Yang Mohd. Saya tarik balik. Tarik balik. Bila ditarik balik pendakwaan, tinggal 3 orang. Maka kalau 3 ni juga ditetap dengan stand dia, kalau nak betul nak jatuhkan hukuman, kena bawa datang seorang lagi, bagi cukup 4. Satu dah gugur, kena bagi cukup 4. Kalau tak, 3-3 ni kena belasah. 3-3 ni kena belasah pula. Kena sebat. Belasah ni kan tu kan, belasah. Kena sebat lah. Bukan tinju, bukan wrestling tu. Kena sebat. Samani dan jaldah. Baik. Itu kaedah yang kita perlu faham. Dan apakah hikmah yang kita boleh ambil daripada cerita Sayyidina Umar tadi? Islam sangat menjaga kepada umatnya supaya jangan kita tajassus, mengintai keburukan orang, nak melihat aib orang, pergi mengintai dekat rumah orang, buka tengok dekat tingkap skodeng, betul ke dia ni berzina dan sebagainya. Walaupun kita nampak secara jelas sekalipun, tapi kita seorang saja. Tengok kanan kiri, tak ada member yang lain. Lebih baik tutup mulut. Pergi dekat orang tu, aku nampak kau macam ni. Sama dia mengaku atau mengaku, taubatlah kepada Allah. Cukup. Tutup. Jangan sampai, sebab tu dalam Islam, kalau tengok dalam sejarah Nabi SAW, bila mana seorang sahabat Nabi datang dia mengaku, ya Rasulullah, aku telah berzina. Dia mengaku. Maka Rasulullah kata, kamu baliklah. Mungkin kamu mabuk kot, mungkin kamu mamai kot, kamu pening kot, baliklah kan. Rasulullah takkan sewenang-wenangnya nak jatuh hukuman. Sampailah beberapa kali dia datang jumpa Nabi, dia mengaku. Beria dia mengaku, ya Rasulullah, tolonglah hukumlah aku. Aku telah melakukan zina, Barulah Rasulullah ni. Jadi dalam bab kes benda ni, Rasulullah SAW ataupun dalam kaedah Islam ini sangat menjaga umatnya supaya jangan sampai kita sebarkan aib orang, buka aib orang, tajassus ataupun mengintai-intai nak mencari kesalahan orang. Kalau kita saja yang tengok, tanpa ataupun tak dapat kita nak buktikan, nak bawa dengan saksi-saksi yang lain, dalam kes jenayah syariah, memang kita yang sini tak selamat. Kita pula yang tak selamat. Dia jatuh kepada hukum qazaf. Jadi kalau ikut pada sivil, tu wallahu alam lah. Sivil dia banyak kaedah. CCTV ke apa benda ke, dia lebih utamakan bahan bukti. Tak ada saksi. Macam kes bunuh tadi, ada bukti, ada apa semua. Dengan bukti tu untuk mencari siapakah suspek. Dengan DNA, dengan itu apa semua macam-macam lah. Dia orang ada kaedah-kaedah dia. Baik. Itu sebagai ringkas. Baik. Para fuqaha dalam mazhab Syafi'i memasukkan penyaksian terhadap hak yang tidak ada hubungan dengan harta benda, seperti nikah kahwin, talak dan seumpamanya dalam bahagian ini. Oleh itu mereka mesti jap, saya tertinggal. Kata Ibn Munzir, ijma' ulama' menyatakan yang dikehendaki dengan bayinah ataupun penyaksian itu adalah persaksian akan menyingkap kebenaran dan biasanya akan menunjukkan kebenaran dakwaan. Penyaksian adalah jalan ke arah menyingkap dan menzahirkan kebenaran. Kerana itu ia bergantung kepada penyaksian dengan mata dan menghadiri atau berada di tempat kejadian. Bayinah iaitu persaksian yang diperlukan adalah berbeza berdasarkan jenis dakwaan dan kesan langsung daripadanya. Jenis persaksian itu sabit ditetapkan oleh syariat. Dalam syariat Allah SWT ada 4. Persaksian terhadap zina, ada 4 orang saksi kita sebutkan tadi. Persaksian terhadap hukum bunuh,
kita sebutkan tadi, ataupun hukum-hukum yang lain seperti mencuri, minum arak dan sebagainya, juga hanya penyaksian tersebut memadai 2 orang saksi lelaki saja, dan tidak diterima penyaksian perempuan. Azan. Masuk waktu dah. Dah. Okey, azan dulu. يخلف الميعاد. Kita sambung sikit 5 minit. Penyaksian terhadap pembunuhan dan kesalahan-kesalahan dan hukumannya telah ditentukan oleh syarak selain zina, seperti
seperti mencuri, minum arak, menuduh orang berzina, qazaf, dan di dalam fiqh dinamakan sebagai hukum hudud. Disyaratkan dalam penyaksian tersebut 2 orang saksi lelaki dan tidak diterima penyaksian perempuan. Okey, baik. Macam saya sebutkan tadi, hanya dalam kes zina sahaja memerlukan 4 orang saksi. Manakala kes-kes yang lain, seperti kes membunuh ataupun kes mencuri, minum arak dan sebagainya, cukup dengan 2 orang saksi sahaja. Dan 2 orang saksi itu adalah 2 orang saksi lelaki. Dan penyaksian perempuan adalah tidak diterima. Datanglah 40 orang sekali. Saya nampak 40 orang datang mengaku. Seorang pun tak ada lelaki yang nak mengaku, kan? Maka tak boleh diterima. Baik. Termasuklah juga dalam hak dalam perkara yang lain, seperti harta benda ataupun dalam bab perhubungan. Contohlah kita bagi dalam bab nikah kahwin, samalah, talak, juga berhajatkan kepada 2 orang saksi. Contoh nikah, 2 orang saksi yang sign borang. Balik, tengok balik sijil nikah tu, berapa orang yang saksi dalam kita punya sijil nikah tu? 2 orang saksi sahaja. Bila akad nikah, ada wali, wali kepada pengantin perempuan, ada pengantin lelaki, kan? Tuan-tuan ingat lagi tak rukun nikah berapa? Kan? Dah lama tak nikah. Dah lama tak nikah. Okey, ada wali, saksi, 2 orang saksi, syahidan 2 orang saksi, lepas tu sirah apa semua lengkap cukup. Lepas tu dalam sijil sijil nikah kita tu, dan sijil nikah tu 2 orang tu lah yang sign, yang tanda tangan sebagai saksi majlis pernikahan kita. Dia tak pergi 4, 2 je. Yang dipakai 2 orang je. Okey. Baik. Macam kita sebutkan awal tadi, dalam jenayah syariah ni ataupun dalam jenayah syariah, benda yang paling utama yang duduk ke atas adalah saksi. Penyaksian saksi. Yang saya sebutkan tadi, syarat mesti lelaki apa semua. Okey, saksi. Yang kedua baru dia pergi kepada bukti. Bukti juga dikira sebagai hujah yang kuat. Last sekali dia akan pergi kepada sumpah. Saksi, bukti, sumpah. Tetapi sumpah ini dikira sebagai pendakwaan ataupun hujah yang tidak kuat. Boleh jadi saksi tak cukup, boleh jadi bahan bukti pun samar-samar. Bahan bukti orang boleh buat. Contoh, orang wujudkan bahan bukti. Orang prank, tahu prank, orang kena dengan kita, jadikan dia sebagai bahan bukti. Boleh jadi, wallahu alam lah. Akhir zaman ni macam-macam. Maka last kali sumpahlah. Last kali sumpah, mengaku saya tidak bersalah. Saya bersumpah saya tidak bersalah. Sebab tu kalau kita tengok dalam kes mahkamah ni, tiada sebarang pengakuan direkodkan. Kan istilah, tiada sebarang pengakuan bersalah direkodkan. Maknanya mahkamah tuduh dia bersalah tapi dia tak mengaku. Bila tak mengaku, dia akan fight lagi, dia bawa kepada mahkamah rayuan. Macam itulah, dia ada proses-proses dia. Baik. Bukti dianggap hujah yang kuat, sementara sumpah dianggap hujah yang lemah kerana pihak yang bersumpah mungkin berbohong, untuk mempertahankan dirinya. Berbeza dengan saksi yang menjadi bukti pihak pendakwaan. Ini kerana saksi tidak disangsikan disebabkan dia memberi keterangan untuk kepentingan orang lain. Ini dinyatakan dalam sebuah hadis yang telah dinyatakan sebelum ini, fa'aqdiyalahu ala nahwi ma asma'. Lalu saya membuat keputusan memihak kepadanya berdasarkan keterangan saksi yang saya dengar. Hadis riwayat Bukhari. Sebab tu dia ada kamar apa nama? Kamar tu panggil apa? Kamar tertuduh. Kamar saksi, kamar tertuduh. Ni saksi, saksi kena datang buat pengakuan, kena cerita kat mahkamah apa yang dia nampak, dia apa semua, lepas tu tertuduh sama ada dia nak mengaku time tu atau dia nak menafikan. Saya mengaku saya tidak bersalah. Contoh. Okey, panjanglah tuan-tuan. Jadi hakim lah malam ni kan. Bolehlah lepas ni jadi peguam syar'i. Baik. Ini yang kita cerita ni adalah berkaitan dengan penyaksian ataupun pendakwaan. Sebab itu dalam Islam,
Islam sebut dalam kaedah hadis ni, tidak sewenang-wenangnya untuk kita membuat sebarang tuduhan, sebarang dakwaan ke atas sesuatu perkara yang asalnya perkara itu tak wujud. Contoh mereka kata hutang tadi, asal perkara tersebut tak wujud, melainkan didatangkan bukti. Hutang tu boleh jadi tak wujud, hutang tu boleh jadi tak ada, orang tu tak berhutang, melainkan ada bukti atau ada saksi. Saksi mungkin dia datang rumah, okey, isi saya nampak, tak, isi tak boleh. Anak bujang saya nampak, anak lelaki boleh. Anak seorang je ke? Tak, 2 orang anak bujang saya. Contoh, saksi ada 2 orang saksi lelaki, isteri tak jadi. Satu, buktinya apa? Ni tengok saya punya transaction, buka dia punya bank account, dia ada dia punya transaction record dia. Sekian-sekian tarikh, sekian-sekian hari bulan, ada berlaku transaction, saya masukkan duit dalam account si fulan. Memang saya bagi pinjam duit 100 kat dia, tapi dia tak nak mengaku. Dia tak nak mengaku. Dia pula bersumpah yang dia tak ambil duit, dia tak pinjam duit dengan saya. Jadi sumpah dia tu boleh jadi benar ataupun dia bohong. Jadi sumpah itu adalah dakwaan ataupun hujah yang lemah. Kuat lagi bukti, kuat lagi saksi yang ada, yang boleh yang boleh diterima ataupun dia boleh pakai untuk disabitkan hukuman. Bawa pergi balai polis ke, bawa pergi mahkamah ke, bawa apa ke, menang orang tu. Ini contoh dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan ada satu kes, bila berlaku satu kes bunuh ke, kes apa ke, kenapa selalu pihak polis dia akan kata dilarang membuat sebarang spekulasi, kan? Orang awam diminta untuk tidak buat sebarang spekulasi kerana kes masih disiasat. Kes masih disiasat. Hanya yang boleh memutuskan orang ni bersalah ataupun tidak, sabit kesalahan ataupun tidak, adalah hakim sahaja. Hakim saja. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, saksi yang buat pengakuan dan sebagainya, hakim sahaja. Bukan orang awam, bukan netizen, bukan siapa-siapalah, tiktokers ke, influencer ke apa. Tengok kes ni, sensasi ni, nak jadi headline ni. Si kita pun buatlah satu spekulasi. Sebenarnya orang ni macam ni. Dah jadi fitnah. Sama ada orang tu bersalah ataupun tidak, mahkamah yang putuskan. Boleh jadi hari tu hari orang tu kena, tiba-tiba kita pula kena, macam mana? Kan? Kita tuduh orang macam tu, tuduh orang macam ni, kita aibkan dia, kita fitnah dia, kita burukkan dia, padahal mahkamah belum putuskan dia ni bersalah ataupun tidak. Mahkamah tak cakap lagi dia ni bersalah, dia ni buat ataupun tidak, dia ni berzina ataupun tidak, dia ni membunuh ataupun tidak. Mahkamah belum buat keputusan lagi. Kita pula yang jadi hakim, netizen pula yang jadi hakim, jatuhkan hukuman. Jaga-jaga tuan-tuan, takut-takut benda tu balik pada kita balik. Kama tadinu tudan. Benda tu yang kita buat dakwa orang ni nampak je alim, nampak je warak apa semua ni, rupanya macam ni, rupanya je lah. Kita sensasikan, orang pun duk viral, orang share, habis tuan-tuan. Tiba-tiba mahkamah kata dia ni tak, didapati tidak bersalah. Habis. Kita yang beria tu habis. Lebur habis pahala amalan kita, lebur habis. Sebab dengan dakwaan yang palsu. Kalau nak ditangkap, orang tu boleh tangkap tu, kan? Boleh tangkap, boleh dakwa, tapi dah ramai-ramai, dah share ramai-ramai, tak tahu siapa yang mula. Siapa yang mula viralkan tu, kan? Itu tak kisahlah apa-apa hukum, apa-apa kes sekalipun. Wallahu ta'ala alam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita lah ambil iktibar daripada hadis ini. Tidak boleh kita sebarang-sebarang nak dakwa orang, nak tuduh orang, nak buat apa tanpa dia datangkan sebarang bukti, ataupun orang tu dah bersumpah dia tidak lakukan. Cukuplah. Kalau dia bersumpah dia tidak melakukan, itu dia dengan Allah. Sumpah itu dikira bohong ataupun tidak, dia dengan Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak melakukan. Contoh, kalau ditipu, dia dengan Allah. Allah boleh laknat dia ke ataupun binasakan dia ke apa, itu dia dengan Allah. Kita tak payah nak panjangkan kes. La tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan cari cara jalan nak bongkar aib orang, nak bongkar, nak dedahkan, nak maruah orang apa semua, kan? So Islam sangat-sangat menjaga benda tu. Walaupun kita bersumpah, aku nampak, betul aku nampak, dengan mata kepala, macam-macam lah kita buat, aku bersumpah aku nampak dia buat. Tapi Islam larang kita tutup sebaik-baiknya.
tutuplah sebaik-baiknya. Wallahu taala alam. Auzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.